saya terima satu soalan berkaitan dengan kedudukan puasa selepas 15 Syakban. Okey, kita tengok tuan-puan sekalian. Memang ada beberapa yang disebutkan ia merupakan hadis Nabi SAW yang melarang puasa selepas 15 Syakban. Namun, kita kena dengar sampai habis supaya kita tidak keliru dan lebih jelas. Adakah larangan itu sampai peringkat haram? Adakah makruh? Ataupun larangan tersebut khusus kepada golongan tertentu? Subhanallah. Antaranya hadis yang disebut, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila tiba pertengahan bulan Ramadan, maka janganlah kalian berpuasa, iaitu puasa sunat. Lafaz yang lain, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Lafaz yang lain pula, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, makanlah sehingga datangnya bulan Ramadan. Maksudnya siang hari itu makan, tak puasa. Lafaz yang lain, apabila tiba pertengahan bulan Sya'ban, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tengok dulu kepada hukum hadis. Subhanallah. Hadis ini menjadi perselisihan antara para ulama dalam menyatakan hukum terhadap hadis ini. Sebahagian mereka mensahihkan hadis ini, sebahagian lagi mendhaifkan hadis ini. Sekarang kita tengok tarjih, penjelasan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Berdasarkan pendapat para ulama berkaitan hukum hadis yang melarang puasa selepas 15 hari bulan Sya'ban, maka kami cenderung untuk mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif. Jadi, kita tengok pendapat ulama dalam masalah berpuasa pertengahan ataupun selepas 15 Sya'ban. Dalam mazhab Syafi'i, berpuasa selepas pertengahan bulan Sya'ban adalah makruh. Bagi sesiapa yang tidak pernah berpuasa sunat sebelum itu. Dalam makna lain, bagi orang yang berpuasa pada waktu tersebut sahaja. Majoriti ulama fiqh menyatakan dibolehkan berpuasa selepas 15 Sya'ban. Okey, yang dilarang, mazhab Syafi'i menyebutkan larangan berpuasa selepas 15 Sya'ban. Ada pendapat mengatakan haram, tetapi yang lebih masyhur adalah pendapat mengatakan makruh. Maka pendapat ini hanya khusus bagi orang yang tak pernah berpuasa sebelumnya. Masa Rejab dia tak pernah puasa sunat. Masa sebelum 15 Sya'ban pun dia tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba lepas 15 Sya'ban baru nak puasa sunat. Ini dilarang dalam mazhab Syafi'i kita. Namun dalam mazhab Syafi'i juga tidak melarang bagi orang yang puasa wajib. Contoh, dekat nak Ramadan ni barulah dia nak qada puasa. Maka itu tak ada larangan. Dekat nak puasa ni lah, hujung-hujung Sya'ban ni lah, baru dia nak puasa nazar contohnya. Maka dibenarkan, ataupun puasa kafarah, perkara-perkara yang menyebabkan kena bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut contohnya. Jadi boleh puasa, harap jelas ya. Namun jumhur fuqaha, majoriti ulama fiqh menyatakan bahawa dibolehkan berpuasa selepas 15 Sya'ban. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah wanita salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Ya Allah, jadikanlah kami berkumpul di syurga-Mu ya Allah, bersama dengan ibunda kami, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Fatimah, Maryam, Asiyah dan semua penghulu wanita syurga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pejuang agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin di dalam keluarga kami, yang membawa keluarga kami ke syurga-Mu dan melindungi keluarga daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami redha ya Allah. Kami dipilih oleh-Mu ya Allah menjadi asbab hidayah buat keluarga kami, menjadi asbab ilmu buat keluarga kami, menjadi asbab ke syurga buat keluarga kami ya Allah. Walaupun kami mengharapkan suami yang memimpin, suami yang ke depan, suami yang mengajak ya Allah,
Namun ya Allah, kami redha seandainya kami yang dipilih untuk mengajar, untuk memimpin, untuk mengingat, sentiasa membawa keluarga menuju kepada akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita duduk bertarung dengan hati kita, pelbagai ujian, pelbagai rasa sempit dada, macam-macam nak ujian ni pada wajah wanita ni, Allah datangkan kita seorang wanita yang luar biasa. Namanya Puan Nurul Shihah, yang mana ujiannya sangat berat. Kita tahu ramai hari ini yang ditimpa ujian sakit kanser. Tetapi sakit kansernya telah meragut bahagian wanita yang paling disayangi. Kedua-dua bahagian, di bahagian atas dada dan juga ovari, iaitu bahagian rahim. Maksudnya tidak boleh lagi mengandung, tidak boleh lagi melahirkan anak. Puan dikurniakan Allah 4 orang anak. Masya Allah. Kanser nak sampai ke, maksudnya sekarang stage tu. Subhanallah, kita doakan dulu ya untuk Puan Nurul Shihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil ajsadi wa shifaiha, wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma yashfiha ya Allah Nurul Shihah ya Allah. Allahumma yashfiha shifaan ajilan ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan yang sempurna khusus buat Nurul Shihah ya Allah. Dan berilah kesembuhan daripada segala penyakit buat seluruh yang hadir pada hari ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah rawatan yang benar, perawat yang benar, kaedah yang benar. Ya Allah, berikanlah jalan-jalan yang benar untuk menemui kesembuhan ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ramai yang diuji dengan pelbagai sakit ya Allah. Penyakit zahir dan penyakit batin ya Allah. Engkaulah yang memberikan segala ujian itu dan Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Ya Syafi yang maha menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah sakit-sakit kami ini ya Allah. Dan kami redha ya Allah jika sakit ini ubatnya adalah kematian ya Allah. Kerana kematianlah yang memutuskan segala sakit, segala sedih, segala duka cita. Dan kematian juga memutuskan segala kelazatan dunia ya Allah. Kerana yang kekal hanyalah selepas kami mati ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kesihatan yang hakiki di akhirat kelak. Hati kami ya Allah, seluruh anggota badan kami selamat sejahtera daripada akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha bahawasanya Engkaulah Tuhan kami, dan kami redha segala ketetapan-Mu ya Allah. Dan kami redha ya Allah bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh-Mu, dan kami redha bahawasanya ya Allah Islam adalah agama kami ya Allah, cara hidup kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan macam mana kita nak jadi orang yang redha kepada Allah? Iaitu orang yang redha dengan ketetapan Allah, takdir Allah, jalan cerita yang Allah dah atur. Sakit kanser sekian, kena buang dua-dua bahagian payudara, kena buang ovari, kena buang itu. Sakit ini macam-macam lah, kehilangan suami, hidup ataupun bercerai, ataupun sekian-sekian semua aturan itu. Bila kita sebut raditu billahi rabba, aku redha Tuhan sebagai pentadbirku. Maksudnya kita ulang perkataan tu, aku redha segala aturan-Mu ya Allah. Aku redha segala kehendak-Mu. Aku redha segala susunan-Mu. Walaupun kita rasa macam kenapa Allah jumpakan aku dengan orang ni, kenapa aku jadi berkawan dengan dia, kenapa akhirnya dia mengkhianatiku. Lalu kita sebut raditu billahi rabba, aku redha Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang mengatur segala aturan-Mu, aku redha. Aku tidak bantah, aku akur ya Allah. Kemudian kita sebut wabil islami dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Saya jumpa ramai wanita yang susah nak tutup aurat. Dia kata ada zikir tak Ustazah? Saya sekejap tutup, sekejap buka, lepas tu saya entahlah macam tak ikhlas. Saya suruh amalkan zikir ni juga. Sebab apa? Ada kalimah aku redha Islam sebagai agamaku. Dina juga bermaksud aku redha Islam sebagai cara hidupku, cara pakaiku, cara makan, cara minum, cara berumah tangga, semua kita redha. Dan kita sebut aku redha bahawa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Orang yang sebut begini 3 kali pagi, 3 kali petang, saya nak tanya, kalau kita istiqamah, rasanya jamin tak kita boleh jawab di dalam kubur soalan-soalan bocor tu? Man Rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, dan siapa agamamu. Bayangkan 3 kali pagi, 3 kali petang kita ulang-ulang dengan maksud, dengan faham. InsyaAllah kita hidup pun tenang. Lama-lama kita akan berubah muslimat. Bila ada ujian, bila ada masalah, kita cepat move on. Tanpa sedar ada perubahan berlaku dalam hidup kita. Jadi saya rasa itulah kesimpulan yang terbaik. Masya Allah ya Allah, ilhamkan daripada soalan yang terbaik, daripada insan yang terbaik ya Allah pilih untuk diberi ujian yang terbaik. Amalkan zikir tu. Bukan hanya orang yang diberi ujian, kita kena amal setiap hari, sebab kita nak dapat panggilan tadi tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan
dan kamu redha dengan Tuhanmu. Maksudnya redha dengan segala ketetapan Allah. Dan kamu juga akan dapat redha Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi. Lalu Allah akan jemput kita. Masa tu roh kita keluar, kita dalam keadaan ketakutan. Tetapi kita mendengar seruan ini, inilah seruan yang paling membahagiakan. Masuklah, Allah seru roh kita masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Subhanallah.